Selamat sejahtera, saya Rewati Raja Gopal. Subtema Pedagogi Pendidikan Guru. Tajuk kajian saya, keberkesanan kaedah jadual ansur maju jam dalam meningkatkan kemahiran membina ayat Bahasa Melayu murid tahun 5 SJKT St. Philomena Convent. Pengenalan. Kemahiran menulis merupakan salah satu kemahiran yang unggul yang membawa kepada kecemerlangan seseorang murid dalam akademik. Sekiranya murid tidak menguasai kemahiran menulis, sebagai akibatnya, sesuatu yang diungkapkan secara lisan maupun bacaan tidak dapat dipindahkan dalam bentuk penulisan. Gaya pembelajaran. Kepelbagaian gaya pembelajaran mempengaruhi penguasaan dan pencapaian murid dalam sesuatu kemahiran. Dalam kajian ini, gaya pembelajaran adalah ciri-ciri, kekuatan dan kesukaan seseorang dalam cara menerima dan memproses sesuatu maklumat. Gaya pembelajaran sekunder. Gaya pembelajaran sekunder adalah salah satu 4 gaya pembelajaran dalam model pembelajaran Frieder Silverman. Seseorang dengan gaya pembelajaran ini mampu memahami sesuatu apabila disampaikan dalam bentuk urutan mudah kepada kompleks. Dalam kajian ini, gaya pembelajaran sekunder dipilih disebabkan murid sekolah Tamil merupakan secondal learners, iaitu mereka lebih berpihak kepada pembelajaran daripada senang ke kompleks. Terdapat beberapa masalah yang dikenal pasti semasa kajian ini. Antaranya, murid-murid mampu menulis ayat tetapi mereka tidak tahu untuk mengembangkan ayat menjadi ayat dramatis. Pengaruh bahasa pertama, iaitu bahasa ibunda semasa mempelajari bahasa Melayu. Kekurangan pengetahuan dan kekeliruan murid dalam penggunaan sistem bahasa. Kelemahan aspek tata bahasa dan kekurangan penguasaan kosakata menyebabkan ayat yang dibina tidak dramatis. Kelemahan dalam struktur ayat merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam penulisan. Kegagalan guru mempelbagaikan kaedah pengajaran dan juga merupakan faktor yang menjejaskan pencapaian murid dalam kemahiran menulis. Objektif dan persoalan kajian. Dalam kajian ini terdapat 2 objektif dan 2 persoalan yang dibincangkan. Mengenal pasti tahap penguasaan murid dan persepsi murid terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran membina ayat. Apakah tahap penguasaan murid dan persepsi murid terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran membina ayat? Yang kedua, mengenal pasti sama ada kaedah pendekatan jadual ansur maju jam merupakan satu kaedah yang berkesan dalam PDP. Sejauh manakah keberkesanan penggunaan jam dalam meningkatkan penguasaan murid dalam kemahiran membina ayat? Dalam kajian ini juga, penyelidik membincangkan 2 hipotesis kajian. Hipotesis pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra bagi kumpulan eksperimen yang mengikuti kaedah jadual ansur maju. Hipotesis kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra bagi kumpulan kawalan yang mengikuti kaedah pembelajaran konvensional. Seterusnya, metodologi yang digunakan. Kajian kuasi eksperimental. Pendekatan pula ialah kuantitatif, kaedah persimpulan ialah persimpulan secara rawak di mana 64 murid dari SJKT St. Philomena Convent tahun 5 dilibatkan. Teknik pengumpulan data pula borang soal selidik yang mengandungi 10 soalan, kemudian ujian pra dan ujian pasca. Instrumen kajian pula adalah 2 jenis instrumen, iaitu borang soal selidik sebelum ujian pra dijalankan, set soalan ujian pra dan ujian pasca yang dibina ataupun digubal mengikut DSKP. Tempoh pelaksanaan 4 jam dan 4 minggu berturut-turut. Analisis data, analisis deskriptif iaitu untuk soal selidik, ujian T iaitu ujian pra dan ujian pasca, seterusnya kekerapan dan peratus turut dikira. Analisis dapatan kajian borang soal selidik murid. Analisis dapatan kajian menunjukkan bahawa diberikan sebanyak 10 item soalan dalam borang soal selidik. Sebanyak 64 orang responden telah mengambil bahagian dalam borang soal selidik ini. Kebanyakan responden memberikan persetujuan yang terlalu tinggi untuk setiap item. Secara keseluruhannya, didapati bahawa murid sekolah Tamil memang menghadapi beberapa masalah, khasnya sistem bahasa ataupun struktur ataupun kesalahan tanda baca dan juga sebagainya. Secara keseluruhannya, murid SJKT inginkan ataupun mahukan satu kaedah mudah diajar untuk mempelajari kemahiran membina ayat. Penggunaan kaedah ansur maju disarankan untuk kumpulan eksperimen. Berdasarkan gambar
Didapati bahawa murid membuat segala latihan mengikut jadual yang disediakan. Berdasarkan jadual yang disediakan, murid akan mengisi setiap ruangan yang diberikan secara ansur maju. Di sini, gaya pembelajaran sekunder ditekankan di mana murid sekolah Tamil memang ataupun ingin mempelajari sesuatu kemahiran daripada senang kepada kompleks dalam bentuk jadual ataupun secara ansur maju. Dapatan kajian ujian pra dan ujian pasca antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen ditunjukkan dalam kedua-dua jadual di bawah. Perbezaan tahap pencapaian ujian pra, kumpulan eksperimen dan ujian pra, kumpulan kawalan ditunjukkan dalam jadual pertama. Perbezaan tahap pencapaian ujian pasca, kumpulan eksperimen dan juga ujian pra, kumpulan kawalan ditunjukkan dalam jadual kedua. Kedua-dua jadual apabila diteliti didapati bahawa sebelum ujian pra, kumpulan eksperimen memang tidak ada seorang murid daripada kategori cemerlang. Tetapi selepas murid menjalani pembelajaran secara 4 minggu berturut-turut, didapati bahawa kumpulan cemerlang bergerak kepada 2 orang, baik meningkat kepada 5 orang, sederhana daripada 12 berpindah kepada 21 orang, manakala kumpulan lemah telah berkurangan iaitu 4 orang sahaja. Manakala apabila meneliti kumpulan kawalan yang mempelajari ataupun menjalani PDP secara konvensional, didapati bahawa memang tidak ada kumpulan cemerlang dalam dua-dua kategori. Seterusnya, baik dikekalkan kepada seorang, manakala sederhana berpindah kepada 16 orang dan kumpulan lemah menjadi 15 orang. Analisis dapatan ini ditunjukkan dalam graf seperti berikut. Perbezaan tahap pencapaian ujian pra, eksperimen dan ujian pra kumpulan pasca ditunjukkan dalam graf seperti yang diberikan. Seterusnya, graf bagi tahap pencapaian ujian pasca, kumpulan eksperimen dan ujian pasca kumpulan kawalan ditunjukkan seperti graf di bawah. Analisis kajian tahap pencapaian prestasi kemahiran membina ayat bahasa Melayu, ujian pra dan ujian pasca bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan ditunjukkan dalam bentuk jadual. Min skor ujian pra bagi kumpulan eksperimen ialah 30.94, manakala min skor kumpulan kawalan pula ialah 30.63. Sisian piawai pula bagi kumpulan eksperimen ialah 5.79, manakala sisian piawai bagi kumpulan kawalan ialah 5.83. Keputusan menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan ini mempunyai pengetahuan sedia ada yang sama rata. Selepas diberi pendadahan mengikuti kaedah jam, didapati bahawa kumpulan eksperimen telah mendapat min skor yang tinggi berbanding dengan kumpulan kawalan. Pengujian hipotetis. Seperti yang disebut awal, terdapat 2 hipotetis yang dikaji dalam kajian ini, iaitu hipotetis pertama dan hipotetis kedua. Hipotetis pertama, tidak terdapat perbezaan yang signifan antara min skor ujian pra dan min skor ujian pasca bagi kumpulan eksperimen yang mengikuti kaedah jadual ansur maju. Daripada jadual yang diberikan, didapati bahawa terdapat perbezaan yang signifan antara markah pra dan markah pasca bagi kumpulan yang mengikuti kaedah ansur maju. Manakala hipotetis kedua pula, kumpulan yang menjalani pembelajaran kaedah konvensional dalam bilik raja memang tidak mendapat sebarang peningkatan dalam kedua-dua ujian yang dijalankan. Ini menunjukkan hipotesis kajian ini ditolak. Kesimpulan. Daripada kajian didapati bahawa kemahiran membina ayat merupakan komponen yang paling penting dalam pembelajaran bahasa Melayu. Guru harus meniti beratkan tata bahasa dan menekankan kaedah pengajaran yang selaras dengan kehendak dan tahap penguasaan murid. Pendekatan kaedah jadual ansur maju iaitu jam yang menjurus kepada gaya pembelajaran sekuntel lebih berkesan dan membawa kepada peningkatan dalam pencapaian murid dalam kemahiran membina ayat dalam kalangan murid sekolah Tamil. Sekian, terima kasih.